Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hisham bin Abdul Razak akan berkongsi dengan anda tentang pengurusan dan evolusi pengurusan serta faedah mempelajarinya. Di akhir perkongsian ini, diharap tuan-puan akan: pertama, mengetahui tentang pengurusan dan evolusinya. Kedua, mengetahui mengapa pengurusan berubah mengikut keperluan zaman. Serta ketiga, mengetahui keperluan untuk mentransformasikan pengurusan. Ini adalah untuk kita mengurus dengan lebih baik agar mendapat kelebihan daya saing dan kemandirian untuk keseronokan bekerja. Sebelum kita meneruskan dengan evolusi pengurusan, mari kita fahami dulu apa itu pengurusan secara ringkas. Ada berbagai definisi tentang pengurusan seperti ditunjukkan di layar. Namun, maksud pengurusan dari segi bahasa yang mudah adalah proses atau aktiviti yang menangani atau mengawal perkara atau orang untuk mencapai matlamat. Dalam pengurusan moden, setiap warga kerja semakin terlibat dalam pengurusan di semua peringkat. Dengan mempelajari pengurusan, organisasi mendapat kelebihan daya saing di mana warga kerjanya bekerja dengan lebih cekap dan gembira. Tidak seperti pengurusan semasa awal abad lalu, pekerja atau suatu masa dahulu dipanggil kaki tangan hanyalah mengikut arahan dari atas. Pada waktu itu, pengurus menentukan semua perkara dan pekerja hanya melaksanakan. Pekerja diupah untuk menggunakan kaki dan tangan mereka tanpa pertikaian, malah pendapat mereka tidak diperlukan dan dihargai. Kemudian, melalui peredaran zaman, pekerja mula memainkan peranan membekalkan maklumat kepada pihak atasan, tetapi keputusan dan arahan masih datang dari atas. Warga kerja semakin dihargai. Namun, generasi pekerja atau bakat masa kini semakin dihak upaya terlibat bukan sahaja membekalkan maklumat tetapi juga mempunyai autonomi membuat keputusan, menetapkan sasaran semasa serta bertindak dan melakukan peningkatan kendiri sama ada secara individu ataupun berkumpulan. Semua pihak perlu sedar yang zaman telah berubah dan pendekatan pengurusan juga harus berubah agar tidak ketinggalan serta lebih produktif dan lebih berkesan. Warga kerja perlu dipercayai dan dilayan seperti seorang manusia dan bukannya robot ataupun mesin. Perubahan bukan sahaja berlaku, tetapi ia berlaku semakin pantas. Jika tidak bertindak, kita akan ketinggalan. Semua pihak perlu fleksibel mengadaptasi perubahan di zaman serba tidak menentu atau ketidakpastian ini. Sesiapa yang lebih bersedia akan kurang stres dan lebih gembira. Sedangkan yang masih mengamalkan pendekatan lama akan ketinggalan. Ramai orang lebih mengenali evolusi dalam bidang kerja hayat, di mana makhluk berevolusi dari masa ke masa. Makhluk membiak dan berkembang menyesuaikan diri dengan persekitaran seperti cuaca, jenis makanan dan lain-lain. Yang lemah akan ketinggalan, manakala yang ada kelebihan mendapat kelebihan meneruskan bakanya. Evolusi dalam bidang pengurusan juga mempunyai persamaan dalam bidang kaji hayat. Pengurusan telah wujud semenjak bermulanya kewujudan manusia kerana semuanya dalam kehidupan perlu diurus. Kita menguruskan tempat tinggal, kita menguruskan keluarga, kita menguruskan makan dan minum, bahkan menguruskan kesihatan dan tidur kita. Dengan berevolusinya kehidupan bekerja kita, bidang pengurusan semakin berkembang dengan idea utama untuk menguruskan dengan lebih baik. Lihatlah bagaimana monumen besar seperti piramid Mesir, tamadun Inka dan Borobudur dibina. Masakan ia dapat dibina dengan sedemikian rupa tanpa pengurusan yang baik yang melibatkan sudah tentu tenaga manusia yang ramai. Pada zaman dahulu, pengambilan pekerja adalah dari saudara mara dan rakan taulan kepada pengasas
ataupun pekerja awal, apa yang dipanggil nepotism. Kemudiannya, kajian saintifik menjurus kepada bagaimana untuk mengenal pasti dan mengamalkan kaedah terbaik yang distandardkan. Pekerja pada waktu itu adalah ibarat mesin di mana semuanya ditentukan oleh pihak atasan yang perlu diikuti oleh pekerja. Sebelum kemudiannya nilai-nilai kemanusiaan mula diterapkan ke dalam pengurusan. Dikongsikan di layar sedikit catatan tentang evolusi pengurusan. Pengurusan berevolusi kerana beberapa faktor seperti keperluan semasa, sumber semasa yang ada, teknologi semasa, keadaan atau persekitaran semasa, untung dan rugi serta faktor-faktor yang lain. Dalam ceramah ini, saya tidak menghuraikan dengan mendalam tentang evolusi pengurusan silam. Dalam ceramah ini, saya ingin lebih berkongsikan tentang ilmu pengurusan moden. Terdapat beberapa nama terkenal yang dibincangkan dalam buku-buku pengurusan moden seperti Hammurabi, Nebuchadnezzar, Sun Tzu, Xenophon, Cyrus, Cato, Diocletian, Al-Farabi, Ghazali, Barbarigo, Venetians, Sir Thomas More, Machiavelli, Frederick Wilson Taylor, Henry Fayol, Henry Gantt, Wilfred Fritz Pareto, Walter Seurat, Edward Deming, Kaoru Ishikawa, dan lain-lain lagi. Untuk kita pelajari dengan tujuan supaya kita memahami bagaimana pengurusan moden itu berkembang, supaya kita lebih bersedia terhadap perubahan yang akan datang. Dengan memahami perubahan, kita boleh menguasai perubahan dan bukan perubahan yang menguasai kita. Pendekatan-pendekatan pengurusan muncul untuk mengatasi masalah pada masa tersebut. Sudah tentu terdapat tentangan pada peringkat awal ia diperkenalkan. Namun, ia diterima dari masa ke semasa. Selepas itu, dunia berubah lagi. Muncul pula masalah baru yang memerlukan pendekatan baru pula. Adalah normal dunia berubah dan perubahan dilakukan dalam apa dan bagaimana kita melaksanakannya. Apa yang sering berlaku, rintangan terhadap perubahan adalah kerana penentang tidak tahu atau tidak faham mengapa perlu berubah. Sekarang, mari kita melihat sedikit catatan evolusi pengurusan moden. Kita pecahkan kepada beberapa fasa seperti dikongsikan di layar. Sebelum pengurusan saintifik diperkenalkan, orang bekerja dalam kumpulan yang terdiri dari saudara mara dan rakan taulan. Begitu juga apabila organisasi rasmi mula terbentuk. Pekerja dibayar upah berdasarkan produktiviti. Hasil dari kajian-kajian, kaedah bekerja diubah dan kuasa serta tanggungjawab mula diformalkan dan ditambah baik dari masa ke masa. Pengasingan kerja mula dilakukan dan alat-alat serta kaedah melakukan kerja yang baru mula muncul. Ini berterusan hingga kini. Banyak kaedah-kaedah diseragamkan dalam apa yang dipanggil one fit for all. Dianggap sebagai kaedah terbaik untuk melakukan sesuatu. Disebabkan perubahan adalah semakin pantas dan tidak menentu, kemandirian organisasi tidak boleh lagi bergantung kepada pengalaman silam. Perancangan tidak lagi boleh berdasarkan masa lalu, kerana keperluan dan permintaan kini cepat berubah dan tidak menentu. Organisasi perlu mengadaptasi dengan lebih pantas. Ambillah metafora dari kegagalan dinosaur, gagal bergerak balas dengan pantas kerana saiznya yang besar. Mesej dari organ darianya yang mengambil masa yang panjang untuk dihantar ke otak dan mesej tindakan untuk dihantar ke organ pula mengambil masa yang panjang kerana jaraknya yang jauh. Haiwan yang bersaiz kecil lebih pantas bertindak balas menyebabkan ia lebih berjaya. Begitu juga yang dapat dilihat dalam organisasi besar yang lambat bertindak di peringkat operasinya disebabkan oleh aras-aras talian komunikasinya dalam hierarki yang tinggi berbanding organisasi kecil yang mempunyai talian komunikasi yang lebih pendek dan hierarki yang tidak berlapis-lapis.
Organisasi yang kurang lapisan hierarkinya serta mempunyai budaya perkongsian ilmu dan maklumat yang baik lebih pantas bertindak balas. Barisan hadapannya adalah ibarat lelangan sotong yang mampu bertindak sendiri tetapi tidak terputus dari badan dan kepalanya. Begitu juga organisasi, jika mahu berupaya bertindak balas dengan persekitaran, perlu menyahpusatkan barisan hadapan untuk bertindak tetapi terkoordinasi. Banyak pendekatan boleh diterapkan yang berbeza mengikut organisasi. Dalam ceramah kali ini, saya memilih pendekatan menghak-upayakan warga kerja sebagai salah satu kaedah. Alat-alat pengurusan bukan lagi menjadi alat eksklusif kepada pengurusan, tetapi boleh digunakan di barisan hadapan. Oleh itu, setiap warga kerja perlu didedahkan dan menggunakan alat-alat pengurusan dalam kerja seharian. Di sini, saya menyenaraikan antara alat-alat pengurusan yang utama, seperti Gantt chart, deskripsi pekerjaan, carta organisasi, garis masa, PDCA, SWOT dan lain-lain yang akan saya perincikan dalam ceramah yang lain. Kemajuan teknologi termasuk teknologi informasi semakin mencepatkan perubahan, namun ia seiring dengan kos. Ini membuatkan banyak organisasi beralih arah menyedari untuk menghak-upayakan satu sumber yang selama ini dibazirkan, iaitu bakatnya, atau nama lain adalah warga kerjanya. Keutamaan saya di sini adalah untuk menghak-upayakan warga kerja yang insya-Allah akan saya terangkan lebih terperinci mengenai penghak-upayaan warga kerja dan alat-alat pengurusan ini dengan lebih lanjut dalam ceramah yang seterusnya. Teruskan bersama saya dalam ceramah yang seterusnya. Sehingga itu diucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.